pertamanya ialah, adakah saya perlu beli rumah lelong ini menggunakan wang tunai? Okey. Soalan pertama. Okey. Okey. Selamat sejahtera semua. Okey, soalan pertama adalah adakah kita hanya boleh membeli harta lelongan secara tunai sahaja? Hanya orang yang mempunyai tunai sahaja boleh membeli harta lelongan. Okey, ini soalan kebanyakan orang ada juga pernah tanya saya. Bagi mereka, harta lelongan ini adalah harta-harta yang mempunyai masalah. Jadi, mereka tidak pasti sama ada pihak bank akan memberi pinjaman untuk hartanah-hartanah yang bermasalah ini. Jadi mereka akan mempunyai satu pandangan bahawa hanya boleh membeli hartanah lelongan secara tunai kerana harta-harta ini tidak akan mendapat pinjaman daripada bank. Tetapi pandangan ini adalah salah kerana hampir kesemua bank memberi pinjaman untuk membeli hartanah dalam lelongan ini. Okey. Ada setengah yang dapat 90%, ada setengah yang dapat 80%, ada setengah orang dapat 70%. Ianya bergantung kepada berapakah hartanah yang mereka memiliki sebelum ini dan juga mengikut kelayakan kewangan mereka. Okey, jadi jawapannya tidak memerlukan maksud saya tidak kalau kita tanya adakah hanya boleh menggunakan tunai sahaja, wang tunai saja untuk membeli hartanah lelongan. Okey, hartanah lelongan boleh dibeli secara melalui pinjaman bank juga. Tetapi sebelum kita bercadang untuk membeli sesuatu hartanah dalam lelongan, kita harus membuat satu pengiraan sendiri iaitu bajet, di mana bajet itu akan melibatkan fakta bahawa kita harus mengeluarkan sebahagian tunai, iaitu deposit 10% itu memang kita kena ada tunai. Kerana kalau kita beli harta dalam subsale, deposit 10% mungkin juga kita boleh finance deposit wang tersebut, ataupun mungkin deposit kita hanya bayar RM500 atau RM1,000 dan setengah orang akan mengeluarkan wang EPF untuk membayar deposit. Itu untuk hartanah melalui subsale. Tetapi untuk hartanah yang dibeli dalam lelongan awam, deposit 10% itu adalah sesuatu yang mandatory. Yang mesti kamu mengeluarkan deposit itu dan menyediakan bank draft dan menyerahkan kepada pihak yang membuat lelongan tersebut, ataupun sekiranya e-lelong sampaikan kepada mahkamah tinggi. Jadi wang deposit memang wang tunai dan perbelanjaan lain yang itu memang kena buat secara tunai, seperti fees untuk peguam. Lepas itu bayaran-bayaran yang lain yang melibatkan bayaran-bayaran yang harus dibayar sebelum kita boleh menyempurnakan suatu transaksi itu. Syamilah, okay, kalau begitu, saya rasa Syamilah, kalau begitu, apa yang Syamilah cuba bagi tahu ialah dia ada dua perkara yang perlu kita lihat. Satunya ialah kalau kita nak beli rumah lelong, tidak semestinya kita memerlukan wang tunai untuk membayar bayaran keseluruhan, dengan syarat kalau hartanah itu mungkin ada masalah seperti caveat, di mana kita perlu bayar dahulu, maka kemungkinan bayaran tunai diperlukan. Jika tidak, bayaran pinjaman daripada bank itu memang kita boleh dapatkan. Itu yang boleh kita simpulkan dalam ini. Ya. Bagi hartanah yang mempunyai caveat, memang bank tidak akan keluarkan wang sehingga caveat itu dibuang daripada hak milik tersebut. Jadi untuk perkara-perkara yang sebegini memang kita kena keluarkan wang tunai. Thank you Syamilah. Sharon.
Soalan kedua. Saya nak buat penambahan okey, sedikit nak tambah. Okey. Jivan, tadi soalan pertama, mengapakah setiap orang selalu fikir dengan hanya ada tunai saja boleh membida, boleh membeli harta tanah melalui lelongan awam. Now, based on my experience, anak-anak GOM saya yang datang berjumpa dengan saya, selalunya dia punya harta tanah itu ada caveat, macam Jivan terangkan tadi. So bila dah ada caveat, dia automatically have this understanding that untuk mengeluarkan caveat akan mengambil masa yang lama. Jadi lebih senang kalau saya membayar cash dan membayar cash supaya saya tidak akan melepasi tarik the completion period tu. So another reason why kebanyakan kita fikir yang kita perlu mempunyai wang tunai is because of their understanding harta tanah auction mesti ada masalah, mesti ada caveat. So they have this belief that lebih baik ada cash sahaja yang boleh menyenangkan untuk pembelian harta tanah melalui lelongan awam. So my experience is kesemua yang jumpa saya memang sudah mengambil pinjaman perumahan, tetapi proses itu tidak boleh diteruskan sebab ada caveat. Dan caveat mengambil masa, so diorang terpaksa menggunakan wang tunai untuk membuat bayaran dahulu kepada pihak bank, so that they will not be charged interest or that the auction period tu tak akan just terlepas macam tu saja, yang menyebabkan deposit tu di forfeit lah oleh pihak bank. So that's the other reason why kebanyakan orang fikir why tunai is a necessary for auction properties. So yeah, I wanted to add that, very important. Thank you Sharon. Thank you very much.